Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch untuk bulan Jun. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Kepala bapak punya panjang. Kan? Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Apa hal korang? Ya, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid RHTV dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang tak pernah jemu-jemu buat video pada setiap hari, iaitu Rais Hamid. Check it out now. Come on. Yabba-dabba-do. Kendaraan dikenal pasti dengan nombor pendaftaran Whiskey Mike India 1352. Pernah tak korang dengar benda-benda macam tu dekat dalam cerita ke, dekat dalam filem ke, dekat drama-drama yang biasanya berlatar belakangkan cerita pasal tentera lah. Orang duk sebut Alpha, Mike, Bravo, Tango, Golf, Hotel, Juliet, apa semua tu kan. Apa kecadahnya semua tu? Mai aku nak habak kat korang. Perkataan ini sebenarnya dikenali sebagai NATO Phonetic Alphabet ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah Abjad Fonetik NATO. Jumlah keseluruhan code word ni adalah sebanyak 26 code word, okey, ataupun yang mewakili jumlah abjad yang ada yang kita belajar dalam BM hari-hari itulah A sampai Z tu. Sebenarnya NATO Phonetic Alphabet ni adalah digunakan sebagai kata ganti bagi huruf-huruf abjad tu, A sampai Z tu. Kenapa tiba-tiba dah elok-elok A, B, C, D, E, F, G tiba-tiba nak tukar Alpha, Bravo, Charlie, Delta apa semua tu? Cerita dia macam ni. Okey, masa Perang Dunia Pertama, okey, masa diorang buat RT call ataupun radio transmission call, okey, bila diorang nak communicate through radio tu, kan radio tu kan zaman-zaman dulu kan dia punya apa, coverage tak berapa nak clear sangat, kadang-kadang putus-putus lah, okey, sebab ada kadang-kadang radio transmission ni diorang kena sampaikan macam koordinat dan sebagainya lah yang memerlukan diorang sebut huruf-huruf ni. Huruf-huruf ni pula kadang-kadang bila kita transmit guna radio, kadang-kadang bunyi dia seakan-akan sama, membuatkan orang confused. Contohnya macam huruf M, N ataupun huruf A dengan E ataupun huruf F dengan S. Kalau aku cakap sekarang ni pakai mic ni, mestilah korang dengar clear kan. Tapi kalau dekat radio, contohnya macam bila kita tengah fly, kita nak call tower ke, kita nak call air traffic ke, kadang-kadang diorang dengar ni mengelirukan. Sebab kalau kita transmit ataupun kita berhubung secara radio transmission ni, bunyi memang tak clear lah, duk bunyi macam tu kan. Jadi kadang-kadang bila kita sebut huruf-huruf yang macam aku bagi tahu tadi tu, bunyi dia memang seakan-akan sama. Pertama kalinya digunakan, okey, pada tahun 1920, okey, lepas Perang Dunia Pertama, okey, diorang come out, okey, Amerika Syarikat lah, diorang come out dengan code word ni lah, tapi diorang menggunakan nama-nama negara untuk menggantikan huruf-huruf ni. Contohnya macam A digantikan dengan Amsterdam, B Baltimore, C Casablanca, D Denmark, E Edison. Kepala bapak punya panjang. Kan? Jadi nak dipendekkan cerita, pada tahun 1951 Persatuan Pengangkutan Awam Antarabangsa ataupun IATA
diorang telah membuat sedikit modifikasi. Sikit lah, nak guna kejadah Amsterdam, Baltimore, Denmark. Bukannya orang kenal pun sangat benda-benda tu. So lepas diorang buat adjustment sikit, diorang mula menggunakan dalam sistem komunikasi ataupun bahasa komunikasi untuk tujuan penerbangan awam lah. Dan selepas itu organisasi penerbangan awam antarabangsa ataupun ICAO, dia nak modify lagi. Sebab dia cakap masih lagi ada confuse juga bunyi-bunyi dia ni. So diorang ada mencadangkan beberapa huruf kita ubah sikit lah dia punya code word yang akan digunakan. Akhirnya selepas beberapa modifikasi dan selepas mendapat persetujuan oleh banyak pihak, banyak negara, akhirnya pada tahun 1956 code word untuk fonetik abjad ni akhirnya telah di standardize dan telah mendapat pengiktirafan dan digunakan secara meluas lah. Kalau korang ingat abjad fonetik NATO ni sebagai code word rahsia ke apa benda ke, tak adalah sangat pun, sebab benda ni digunakan secara meluas dan tujuan dia pun bukanlah digunakan untuk nak communicate, nak bagi kod-kod rahsia yang orang tak faham ke apa. Tak ada. Orang semua tahu benda ni. Cuma kau ambil tahu dengan tak ambil tahu je. Bukan setakat digunakan oleh tentera, malah polis, bomber, even pihak hospital pun kadang-kadang menggunakan juga abjad fonetik NATO ni. Tapi korang janganlah macam over excited sangat nak gunakan code word ni untuk nak mengeja. Tak, tujuan dia bukan untuk nak mengeja satu perkataan. Contohlah, nama aku Rais kan. Nama anggota itu adalah Romeo Alpha. Tak adalah macam tu, panjang lah pula. Kalau nama orang tu panjang, kau nak eja satu-satu pakai code word tu, kejadah. Abjad fonetik ni hanya digunakan, contohlah macam polis, dia nampak ada satu nombor pelik kereta. Bila dia nak transmit dekat peronda yang lain, nak bagi clear, kadang-kadang ada huruf W, S, M. Macam Kang sebut M kan bunyi N pula. Barulah dia gunakan Whiskey, Sarah, Mike. Baru orang tahu Mike. Mike tu M. Kalau N, November. Macam tu lah. Barulah clear sikit apa yang nak disampaikan tu. Dan biasanya kalau ada contohnya macam koordinat, benda-benda yang pakai huruf, contohnya macam tail number untuk pesawat, kan macam kalau MH kan dia ada MH. So nak bagi clear, kadang-kadang confuse pula orang, NH ke NF ke, bunyi macam dia nak sama. So dia pakailah Mike, Hotel, barulah clear. Jadi kalau korang yang nak memasuki tentera, insya-Allah memang benda ni adalah pelajaran yang wajib dalam pelajaran komunikasi dalam tentera. Memang wajib korang tahu dan korang hafal. So bila nanti korang masuk hutan, bila korang nak belajar pasal radio transmission, korang akan didedahkanlah dengan benda-benda ni, dan korang akan didedahkan juga dengan bila nak guna benda ni secara spesifik lah. Bukan main suka-suka je. Kadang-kadang orang menyampah macam poyo lah pula kan. Sikit-sikit nak Zulu lah, sikit-sikit nak Romeo lah. Jadi itulah serba sedikit ilmu yang aku boleh kongsikan berkenaan dengan abjad fonetik NATO dan sedikit sejarah bila dia digunakan dan tujuan untuk menggunakan. Dan kita memang dah ada standard, standardization dekat semua satu dunia guna code word yang sama. Jadi kalau korang tiba-tiba call, tiba-tiba macam LHDN call korang ke, tiba-tiba nak eja nama korang pelik-pelik kan, nama saya Rais. Rais, macam mana eja Taklah korang eja R A E kan susah. So korang boleh je sebut lepas ni. Romeo Alpha Echo India Zulu. Kan nampak semat tu. Alamak. Itu saja video ringkas aku pada kali ini. Bolehlah korang tinggalkan komen sekiranya korang ada idea atau sebarang cadangan, atau korang nak komen berkenaan dengan video aku untuk kali ni. Dan bolehlah korang share video ni, sebarkan ilmu ni kepada semua orang, dan especially kepada sesiapa yang berminat nak masuk tentera ke, ataupun mungkin boleh gunakan abjad fonetik ni dekat korang punya office ke, dekat korang punya syarikat ke. Gunalah, why not? Korang smart sikit. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video Rais Hamid ataupun RHTV selepas ini. Semoga semuanya selamat, jaga kesihatan korang, jaga SOP, kita masih lagi bergentap dengan wabak COVID-19 ni, Jaga kebersihan, patuhlah
SOP. Follow saja. InsyaAllah semoga Malaysia bebas daripada COVID-19. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.